Allah. Boleh. Boleh. Astagfirullah. Assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana abi anil Mas'udi bihadzal isnadi nahwahu. Ay nahwal hadis mazkur qablahu bimaknahu. Jadi kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah. Seterusnya masih lagi dalam bab menceritakan tentang hadis-hadis yang menyatakan tentang rupa paras, rupa bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang seterusnya ni dia kata Imam Tirmidzi kata mencerita akan kami oleh Sufyan bin Waqi'. Kemudian telah berkata oleh Sufyan bin Waqi' mencerita akan kami
oleh bapakku. Bapak dianya iaitu Waqi' riwayatkan daripada Al-Mas'udi. Daripada Al-Mas'udi, kemudiannya lepas daripada Mas'udi bihadzal isnadi nahwahu, dengan ini sana akan yang seumpamanya, yakni seumpama yang sebelum ni. Dan yang hadis yang sebelum ni nya Abu Nu'aim dia kata haddatsana Al-Mas'udi an Uthman bin Muslim bin Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib. Itu. Jadi dengan sanad yang sama. Mula daripada Al-Mas'udi itu naik kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sanadnya sama dengan sanad hadis yang sebelum. Dan hadisnya juga sama, tapi dengan makna lah. Artinya ada lafaznya sedikit-sedikit berbeza, mana gitu. Maknanya sama saja. Artinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah cerita, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri. Tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tubuhnya terlalu panjang dan terlalu pendek. Kemudian syasnul kaffaini wal qadamaini, tebal tetapi lembut kedua tapak tangan dan tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhmur ra'si, besar kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakhmul karadisi, dan besar segala tulang-tulang sendi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawilul masrubati, panjang bulu dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bulu dada Nabi, panjangnya sampai kepada pusat. Itu. Itu nanya daripada dada sampai ke pusat. Itu daripada sadrahu min sadrihi ila surratihi. Itu daripada dadanya sampai kepada pusatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza masya, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, takaffa'a takaffuan, ay malu ilal amami. Itu mana takaffa'a takaffuan, mencenderung kepada arah hadapan. Tuh. Ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan tu laju. Itu maksud. Apabila orang tu dia nak naik bukit, dia slow, macam kereta bila nak naik bukit, slow, lambat. Kenapa? Berat. Tapi apabila turun, kadang-kadang tak payah tekan minyak kenapa? Laju. Itu. Jadi Nabi SAW kalau berjalan tu laju. Itu maksud cerita sini. Nabi SAW tidak berjalan slow-slow, nyantai, tidak. Itu menambangkan orang panggil seorang yang mempunyai wibawa, kewibawaan, dan mempunyai wawasan. Itu. Mempunyai matlamat. Tidak jalan santai, tak tahu arah tuju ke mana, tidak. Nabi SAW kalau berjalan tu gagah, seperti orang yang turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Artinya laju. Cara Nabi SAW berjalan. Lam ara, kata Sayyidina Ali-nya, tidak aku lihat qablahu, sebelumnya Nabi, wala ba'dahu, dan kemudian daripada Nabi, mislahu, akan yang seumpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tu kenapa? Li'anna husnahu, kerana sesungguhnya cantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahidun fil wujudi, satu-satunya dalam alam semesta yang ada ini. Tak ada yang standing dengan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La saniyalah, tidak ada yang kedua baginya, bagi kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tu sehingga bisyair oleh ulamanya, munazzahun an syariki fi mahasinihi, fa jawharul husni fihi ghaira munqasimi.
tersucilah daripada sekutu pada kecantikannya Nabi SAW, maka permata yang cantik padanya itu tidak ada yang boleh dibahagi-bahagi. Artinya Nabi itu satu-satunya makhluk Allah yang tunggal kecantikannya, keelokan bentuk kejadiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Hasan bin Sabit, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olahnya engkau tu dijadikan sebagaimana yang engkau nak dah. Nah, seperti itulah yang engkau nak, seperti itulah yang Allah Ta'ala jadikan rupa paras engkau. Itu kata Hasan bin Sabit dalam memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rupa paras, rupa bentuk kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ini sama seperti hadis yang sebelum. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad bin Abdat ad-Dabi al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'farin Muhammad bin Husaini. Kata Imam Tirmizi lagi, hadis yang seterusnya, haddatsana mencerita akan kami Ahmad bin Abdat ad-Dabi, oleh Ahmad bin Abdah ad-Dabi al-Basri, di bahasa pada orang Basrah. Wa Ali bin Hujr, jadi bukan seorang sahaja yang meriwayatkan hadis ni, daripada Imam Tirmizi meriwayatkan hadis ni tidak daripada seorang guru, bahkan beberapa orang, 3 orang di sini. Pertamanya Ahmad bin Abdah ad-Dabi al-Basri, yang keduanya Ali bin Hujr, wa Abu Ja'farin Muhammad bin al-Husaini, dan yang ketiganya ialah Abu Ja'far Muhammad bin Husain. Itu 3 orang perawi. Tu sebab tu Imam Tirmizi-nya riwayatkan hadis ni istiqlal daripada perawi-perawi hadis yang lainnya. Itu. Wa huwa, dan ia siapa? Ia Muhammad bin Husain ni. Gitu dah. Tu. Wahwa ni bukan perkataan Imam Tirmizi ni. Ini wahwa ni taraddu oleh syurah. Para syarah, para pensyarah bagi hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, taraddud ni maknanya berpapah hati. Wahwa ni berpapah hati fi marji' hadzal dhamir. Mana wahwa ni nak marji' ke mana, nak kembali ke mana dhamir wahwa ni? Hal li Muhammad, adakah marji' wahwa itu kembali kepada Muhammad bin Husain, ataupun kembali kepada walidihi? Mana kembali kepada ayah Muhammad, mana Al-Husain? Tu. Gitu. Jadi wahwa tu tak tahu nak kembali ke mana, sama ada kembali kepada Muhammad bin Husain atau kembali kepada Husain, ayah bagi Muhammad. Tu. Jadi taraddud tu, tak tahu nak kembali ke mana. Wahwa, dan ia siapa? Ia Muhammad bin Husain ke ia Husain, ayah bagi Muhammad tadi? Siapa wahwa tu dia ni? Tak tahulah, sama ada Muhammad bin Husain ataupun Husain, ayah bagi Muhammad. Siapa wahwa tu? Ibnu Abi Halimah, ialah anak laki-laki bagi Abi Halimah. Zahir-zahirnya nak nampaknya kembali kepada Husain. Tu kembali kepada Husain, atau boleh juga kembali kepada Muhammad. Kenapa? Karena Husain tu tidak dikenalkan dia.
Maka nak mengenalkan akal Husain tu siapa ke Muhammad anak bagi Husain ni? Muhammad anak bagi Husain yang mana ialah Husain tu. Nah, ataupun yang mana ialah Muhammad tu anak laki-laki bagi Abi Halimah yang mana Husain tu dikuniahkan dengan Abi Halimah. Boleh juga itu. Jadi sah kedua-dua tu. Nah, sah kedua-dua, nak marji' dhamir kepada Husain pun boleh, nak marji' dhamir kepada Muhammad pun boleh. Sah kedua-dua. Tu. Wal makna wahidun, dan bermula maknanya satu jua. Artinya daripada tiga-tiga perawi ni sama saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qalu, berkata mereka itu siapa? Ahmad bin Abdat ad-Dabi al-Basri dan Ali bin Hujrin dan Abu Ja'far Muhammad bin Husain. Itu mana qalu. Telah berkata oleh mereka itu tiga orang. Siapa? Ahmad bin Abda ad-Dabi al-Basri, satu. Ali bin Hujrin, dua. Abu Ja'far Muhammad bin Husain. Ketiga-tiga orang itu kata apa? Haddatsana, mencerita akan kami tiga orang ni, Isa bin Yunus, oleh Isa bin Yunus. Daripada siapa Isa bin Yunus ni riwayat? An Umar bin Abdullah maula Ghufratah, daripada Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Maula Ghufrah ni gelar dia lah, maknanya dia bekas hamba, ayah dia tu bekas hamba lah. Maula Ghufrah, nah, bekas hamba yang diapung lah, makna gitulah. Qala, berkata oleh Umar bin Abdullah maula Ghufrah, haddasani, mencerita akan aku seorang, Ibrahim bin Muhammadin, oleh Ibrahim anak bagi Muhammad. Tu. Ibrahim ni sudukun. Dia ni orang yang benar lah. Tu. Nabi berapa ulama-ulama hadis juga meriwayatkan hadis daripada Ibrahim ni. Setengah daripadanya Imam Tirmizi juga menerima riwayat daripada Ibrahim bin Muhammad. Nah, Nasa'i pun terima, Ibnu Majah pun terima. Ibrahim bin Muhammad, Muhammad mana? Min waladi Ali bin Abi Talib. Muhammad ayah bagi Ibrahim tu ialah setengah daripada anak-anak bagi Ali bin Abi Talib. Tu, iaitu siapa Muhammad ni? Muhammad bin Hanafiyah. Tu. Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah ni ialah anak bagi Sayyidina Ali, tapi tidak daripada isterinya Fatimah. Setelah mana Fatimah wafat, barulah Sayyidina Ali itu dia berkahwin lain. Dia berkahwin lain, dapatlah anaknya nama Muhammad Al-Hanafiyah. Tu. Jadi Ibrahim ni ialah cucu bagi Sayyidina Ali. Kok sebelah anaknya Muhammad Al-Hanafiyah. Tu makna itulah. Qala, telah berkata oleh Ibrahim, kana Aliyun, adalah Sayyidina Ali. Dia kata ni kerana dengar daripada ayah dia lah, kerana dia tak sempat dengan tok dia Sayyidina Ali tu. Dia kata adalah Sayyidina Ali ni diihtimal, ditanggungkan kata dia dengar daripada ayah dia. Itu tu li'anna Ibrahim hadza lam yasma' min jaddihi Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Kerana Ibrahim ni tidak dengar langsung daripada datuknya iaitu Amirul Mukminin bin Ali bin Abi Talib. Dia tak dengar langsung daripada Sayyidina Ali. Lepas tu dia katakan Aliyun, ini diihtimalkan apa dia riwayatkan daripada ayah dia Muhammad Al-Hanafiyah, iaitu anak bagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitu dah. Maka kata Ibrahimnya, kana Aliyun, adalah tok dia Sayyidina Ali,
idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mensifatlah ia Ali akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala nescaya berkatalah oleh Ali, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bit-tawilil mummaghiti. Itu. Tu Sayyidina Ali ni katanya Ibrahim, bila dia nak mensifatkan tentang rupa bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya Ali dia akan kata lam yakun Rasulullah, tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tubuhnya bitawilil mummaghiti. Tu tidak adalah tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu panjang, panjang galah, panjang galah lah. Nah, al-mummaghiti itu mana al-mutanahi fit tuli, maknanya yang tinggi sangat-sangat, sehabis-habis pada tingginya, itu mana al-mutanahi fit tuli, mana apa, sehabis-habis pada tingginya, tinggi sangat-sangat. Kita cakap kan tinggi pagalah. Tidak, tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tinggi seperti galah. Itu. Wala bil qasiril mutaraddidi, dan kalau gitu adakah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu rendah? Wala bil qasiril mutaraddidi, tidak juga tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pendek, sehabis-habis pendek. Al mutaraddidi al mutanahi fil qasri, maknanya sehabis-habis pendek, mana pendek seperti orang kerdil gitu. Tidak. Tu yang nak cerita itu. Jadi apa makna? Iaitu tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu panjang seperti galah dan tidak terlalu pendek seperti orang-orang pendek kerdil itu, tidak. Lepas tu tubuh Nabi sedang-sedang, kana raba'atan minal qaumi, adalah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu raba'atan, maknanya bertubuh sedang, minal qaumi, daripada kaumnya. Tu orang panggil isbat li sifatil kamal ba'da nafyi sifatayn naqsi takmilan lil madhi. Itu dia panggil. Ni kana raba'atan minal qaumi, ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuhnya sedang daripada kaumnya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ini orang panggil Sayyidina Ali mengisbatkan sifat kesempurnaan, isbatu li sifatil kamili, mengisbatkan sifat yang sempurna, ba'dan nafi, kemudian daripada menafikan sifatayn naqsi, dua sifat kekurangan. Mana dua sifat kekurangan? Tinggi sangat macam galah pun kurang, rendah sangat seperti orang kerdil pun kurang. Jadi tubuh orang sedang-sedang tu menunjukkan lebih sempurna, comel. Kerana apa tu? Lil madhi, kerana nak memuji. Gitu. Jadi puji Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Macam mana boleh orang sekarang dia kata jangan puji Nabi lah. Apa puji Nabi lebih-lebih ni? Tu. Orang cakap gitu tu pada maknanya dia nak suruh orang maki Nabi. Gitu. Karena kaedahnya an-nahyu 'anis syai' amrun bididdihi. An-nahyu 'anis syai', tegah daripada buat sesuatu perkara. Tengok orang puji Nabi, dia marah. Jangan puji Nabi. Marah dia. Jangan puji. Apa ni melampau ni? Dia marah orang puji Nabi. Maknanya apa? Amrun bididdihi, ialah pada makna suruh bagi sebelah lawan perkara yang dia cegah. Cegah puji, puji lawannya maki. Maknanya cegah orang puji Nabi pada makna suruh orang maki Nabi. Bahaya tu. Jaga-jaga, jangan. Dah Nabi sendiri katakan jangan puji aku. Jangan apa? La tutruni, jangan puji aku. Dia kata jangan baca pendek hadis tu. Nabi larang puji Nabi tu
kama ataratin nasara al-masih ibn maryam. Tu nah Nabi kata la tuturuni, jangan puji aku. Ambil pendek situ memang tak boleh puji. Serina Ali pun salah ni. Sebab apa pergi puji Nabi? Puji Nabi ni. Setelah Serina Ali sebutkan dua sifat kekurangan, Nabi ni tidaklah panjang galah dan tidaklah pendek kerdik. Lalu Serina Ali kata kana raba'atan minal qaumi. Nabi ni hak paling sedang-sedang daripada kaumnya. Itu orang panggil apa tu? Isbatu li sifatil kamali ba'da nafyi sifatayin naqsi litakmilan lil madhi. Itu Sayyidina Ali itu mengisbatkan sifat kesempurnaan, kemudian daripada menafikan dua sifat kekurangan sebagai menyempurnakan bagi pujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali pun salah juga. Berat tu ni. Jadi jangan baca hadis tu pendek, la tuturuni, jangan puji aku, pakai lepas situ. Baca habis hadis tu. Nabi kata la tuturuni kama ataratin nasara al-masih ibn maryam. Jangan puji aku seperti mana orang Kristian memujikan anak Maryam. Itu Nabi Isa al-Masih, anak bagi Maryam. Bagaimana orang Nasrani kata ke anak Maryam? Nah, dalam Quran tu hikayat berkata F.W. Nasrani. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kata puak-puak Nasrani, puak-puak Kristian, al-masih Isa itu anak Allah. Tu tak boleh. Tu tak boleh. Puji Nabi, siapa kata Nabi itu anak Allah ke, atau salah satu daripada Tuhan ke, atau ilmu Tuhan yang cabut daripada zat Tuhan ke, itu tak boleh tu. Macam ada orang nama Norman, cikgu Norman dalam YouTube, dia tengok dia kata Muhammad dengan Allah tu hak tu lah ni. Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Lalu dia pun guna hadis-hadis maudhu', bukan hadis Nabi, hadis palsu. Ana Ahmad bila mim, ana ahad. Nah itu ni, aku ialah Ahmad tanpa mim, mana ahad. Itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dan jenis orang-orang mengaku ilmu hakikat. Nah, tu. Pas Muhammad hak dia kata tu bukan Muhammad Nabi Muhammad. Muhammad hak ada dalam tiap-tiap diri kita ni. Kita ni semua ni Muhammad belaka. Tu ajaran sesat tu, ajaran batiniah. Nah. Kemudian dia waktu datang musykil pula. Nabi Muhammad mengucap syahadat lagu mana ya tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga. Jadi Nabi Muhammad sebut nama Muhammad tu Muhammad mana? Bukan diri dia, Muhammad lain. Tu tengok. Ini orang panggil fuk-fuk ajaran batiniah ni suka sangat orang panggil talbisul haqq bil batil. Buat kekeliruan perkara yang hak dengan yang batil. Padahal Nabi Muhammad SAW mengucap dua kalimah syahadat lagu mana? Nah, kedua-duanya ada. Bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah boleh? Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah pun banyak waris dalam hadis diriwayat oleh Bukhari, Muslim dan sahibus sunan yang lain. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan aku ialah utusan Allah. Kalau Nabi Muhammad kata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tu Muhammad mana? Diri dia dah. Diri dia dah, bukan sebut orang lain dah, bukan Muhammad lain. Muhammad mana lagi? Dia dah Nabi Muhammad. Nah, tu lagu tu. Jangan dua jadi belik kona lepeh tak tentu kalu gitulah. Nah. Tu. Jadi orang panggil pening. Awak nama apa? Zaid. Zaid, sila kat tangan. Ya, saya. Awak nama Zaid ke saya? Saya sebut Zaid tadi. Iyalah Zaid tu saya. Zaid ke saya? Berat. Kata tu ni. Yang saya tu Zaid lah. Saya sebut Zaid, saya tak sebut saya. Nyanyi lagu tu. Nah. Zaid tu kata saya. Dia. Kalau dia sebut saya Zaid cikgu. Dia nama Zaid. Saya tu kena ke dia, Zaid pun kena ke dia. Lagu tu. Kalau Nabi Muhammad kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad mana yang sebut? Diri dia dah. Atau dia kata wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku
Aku ialah utusan Allah. Hadi dia juga. Lagu tu. Tak payah duk kena lepeh kata Muhammad mana, Muhammad lain bukan Nabi Muhammad tu. Ni orang panggil fuak-fuak batininya. Saja nak buat kelirukan. Benda yang hak dengan benda yang batil. Itu. Bes itu. Kemudian kata dia lagi, lam yakun, dan tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya bil ja'dil qatati. Tidak adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengan kerinting yang amat sangat, mana gulung khiting. So kira-kira nak betul tak boleh lah khiting, muta-muta khiting kan. Cuba tengok rambut orang Afrika lagu mana. Nak khiting-khiting lekat. Nak ni. Tak boleh nak betul dah. Itu dia panggil ja'dil qatati. Mana kerinting berputar-putar yang teramat sangat. Nah itu. Patu straight lah. Rambut Nabi lurus. Wala bisabti. Dan tidak juga rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabti. Apa bisabti? Lurus betul. Straight. Tidak. Patu lagu mana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini Sayyidina Ali sifatkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah didatangkan dua orang panggil apa? Sifatayin naqsi. Tu. Dua sifat yang kekurangan kedua-duanya, iaitu rambut kerinting sangat, kurang straight sangat. Itu pun kurang juga. Lalu kata Sayyidina Ali katakan, kana ja'dan rajilan, adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'dan rajilan, yang berombok-ombok, berikal mayang maknanya. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam berombok-ombok. Ja'dan rajilan ni maknanya tebal berombok-ombok, artinya ikal mayang. Itu. Tu boleh tengok dah tu. Boleh tergambar dah tu lagu mananya. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya tebal lebat ikal mayang. Ada. Jadi kalau orang tu mimpi jumpa Nabi kata tapi rambut khiting. Atau rambut lurus straight. Itu bukan Nabi lah tu. Sebab tu bukan senang lah nak mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Walam yakun bil mutahhami, dan tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuhnya gemuk. Tidak. Tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gemuk. Bukan tubuh ni. Ya. Walam yakun bil mutahhami, dan tidak adalah muka Nabi itu bulat. Walam yakun bil mutahhami, dan tidak adalah muka Nabi itu gemuk. Dia nak ke muka ni. Al-muntafakhi al-wajhi. Al-muntafakhul wajhi. Alladhi fihi minas simani. Maknanya muka yang penuh lemak. Bukan. Jadi tidak adalah muka Nabi SAW tu gemuk. Wala bil mukalsami, dan tidak adalah wajahnya Nabi SAW tu bulat. Tu orang panggil mudawwarul wajhi, mana bulat gote. Tidak. Jadi muka Nabi SAW tidak gemuk, dan muka Nabi tidak berbentuk bulat. Apa lagu mana bentuk muka Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana, dan adalah fi wajhihi, pada wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadwirun. Tu tadwirun maknanya membujur seperti telur. Tadwirun makna membujur telur. Itu bentuk muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muka Nabi tidak gemuk dan tidak bulat gote, tapi muka Nabi sallallahu alaihi wasallam bujur telur. Itu dah. Habis. Abyadu
musyarabun atau abyadu musyrabun, putih kemerah-merahan kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan. Itu mana abyadu musyrabun atau musyarabun ai bihamrati wal isyrabi. Itu. Putih kemerah-merahan. Yang putih bercampur merah. Itu kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Comel lah. Bukan macam kita lah. Kita ni kulit sawah mata. Dok-dok pun kalau hak jenis kerja kuat kat tengah hari kak, jadi hitam ke sawah mata dah. Itu kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam putih bercampur merah, mana putih kemerah-merahan. Jadi kalau ada orang dakwa kata mimpi jumpa Nabi tapi kulitnya hitam lengit, bukan Nabi tu. Tak tahu orang Afrika mana yang jumpa, tak tahu dekat sini. Kerana kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam putih bercampur merah, mana putih kemerah-merahan. Itu dah. Ad'ajul ainaini ay syadidus sawad, mana bersangatan hitam dua matanya. Tuh. Bersangatan hitam dua matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mata hitam Nabi itu hitam pekak. Gitu dah. Bukan biru atau apa? Mata hijau ke atau mata coklat ke, dah. Mata hitam Nabi itu ada ajul ainaini ai syadidus sawad. Maknanya bersangatan hitam dua matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Lagi sifat Nabi kata Sayyidina Ali, ahdabul ashfari. Tu ahdabul ashfari. Ashfari ni jamak daripada syafri. Apa? Iaitu lentik segala bulu-bulu matanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulu mata Nabi, itu bulu mata yang lentik. Lentik ni mana naik ke atas lah. Itu mana? Tu orang comel lah Nabi ni. Bulu mata pun lentik. Tidak straight, tidak pendek dak. Tapi bulu mata yang lentik. Jalilul musyashi wal katadi. Tulang sendi Nabi ni, gagah dan kuat segala tulang-tulang sendi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajradu, tubuh Nabi bersih daripada bulu, tapi zu masrubatin, tapi yang empunya bulu dada yang lebat sampai ke pusat. Zu masrubatin maknanya bulu dada yang lebat min sadri ila surrati, min sadri ila surrati, daripada dada sampai ke pusat. Nabi licin, tubuh dia tak ada bulu, tetapi dadanya ada bulu yang lebat daripada dada sampai kepada pusat. Syasnul kaffaini, tebal serta lembut dua tapak tangannya Nabi, wal qadamaini, dan dua tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu melambangkan orang yang kuat bekerja, tebal tapi lembut. Itu yang pelik tu. Biasa orang kalau dia tebal kat kerah lah. Kita jamuh tangan dia tu kalau orang kerja buat rumah batu kan. Tangan dia tu supaya batu dah. Kerah, kasar, menggerutu. Nabi dah tebal tapi lembut. Itu syasnul kaffaini wal qadamaini. Terasa tebal tapi lembut dua tapak tangannya Nabi dan tapak kakinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza masya, apabila berjalanlah Nabi, taqalla'a. Taqalla'a ni makna bertegak. Jalan tu tegak. Taqalla'a, gagah. Bukan lembek, jalan letih dak. Taqalla'a. Idza masya taqalla'a. Apabila berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan dengan tegak, gagah. Ka'annama yanhattu min sababin. Sama seperti riwayat hadis sebelum ni. Seolah-olahnya Nabi itu yanhattu min sababin, turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iaitu apa? Laju. Itu melambangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak membuang masa, mempunyai wawasan serta matlamat. Itu. Bukan jalan relax, letih, leweh, lembab.
Tak ada tujuan. Tidak. Nabi SAW kalau berjalan laju, gagah, cepat. Itu dah. Wa izal tafata, dan apabila Nabi berpaling ai ila ahadin, kepada seorang sahabat, tak kira lah ila ahadin tu kepada salah seorang manusia, sahabat ke siapa, iltafata ma'an, nescaya Nabi berpaling dengan dada-dada sekali. Itu tandanya Nabi memuliakan seseorang. Bila orang panggil ya Rasulullah, Rasulullah akan paling sekali dengan dada-dada. Ya, gitu. Berkata ya Rasulullah, apa? Tidak gitu. Kayak kita kan, orang panggil mak, apa kak? Kita paling itu kepala ya, tu pun tepi. Rasulullah dah. Bila orang panggil dia berpaling kepada orang. Nah, izal tafata ai ila ahadin, apabila berpaling Nabi kepada seorang sahabat, iltafata ma'an, maka berpaling Nabi semua sekali. Mana? Dengan dada-dada, dengan muka-muka, berpaling semua sekali menghadapi dengan orang yang memanggil dia ataupun orang yang dia nak menghadapi. Apa tanda tu? Iaitu nak memuliakan. Nah, tu. Tu sebab tu kita dalam semaya kan? Nah, walaupun pala tu orang panggil tidak wajib menghadapi kiblat. Nah, pala tidak wajib menghadap kiblat. Hak wajibnya apa? Dada. Nah, tetapi kalau pala kita duk main tengok, orang ni orang panggil orang curi dalam semaya. Mana tak ada adab dalam semaya. Nah, qalilul adab ma Allah. Sedikit adab dia serta Allah. Tapi kalau dalam semaya dia berpaling ada-ada, tu batal terus semaya dia. Nah, batal terus. Maka sebab tu dalam semaya kita menghadap tu biar orang panggil semua sekali menghadapi kiblat. Dada hak wajib, muka sunat, tetapi itulah yang melengkapkan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadap kiblat, dada saja, sahlah semaya. Muka duk paling tengok ke orang tu, tengok ke orang tepi, tengok ke atas, tengok bawah. Silat-silat hari bulan pun boleh batal juga. Kalau kenapa? Kerana kepala ni anggota yang besar. Kalau gerak berturut-turut 3 kali, maka boleh membawa batal sembahyang seorang itu juga. Walaupun ada dia tidak berpaling. Tapi kalau berpaling sekali ada, batal terus sembahyang. Tengok. Jadi tanda orang tu memuliakan ibadat sembahyang dia, maka dia tu khudu', tetap khusyuk, tetap anggota tubuh badan dia tidak berpaling ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Walaupun yang wajib ada, tetapi muka pun tetap dia tidak bergerak. Khusyuk, tengok ke tempat sujud. Itu. Itu tanda memuliakan. Gitulah Nabi SAW apabila menghadapi manusia, Nabi SAW tidak akan paling muka saja. Kenapa? Tak. Nabi akan paling dengan tubuh-tubuh sekali. Tanda apa? Memuliakan orang yang Nabi SAW berhadapan dengan dia. Lagu tu. Kita pun kena buat lagu tu jugalah. Baru orang panggil kita tu meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Baik baina katifaihi. Ada lagi nih. Di antara dua belikaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamun nubuwati, ialah ada tanda kesudah-sudahan bagi kenabian. Jadi para nabi sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian mereka semua tu di tangan. Para nabi sebelum Nabi Muhammad, tanda nubuwah, tanda kenabian mereka tu di tangan. Tetapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian Nabi, bukan tanda kenabian saja, khatamun nubuwah, tanda penutup bagi sekalian para nabi, itu tidak di tangan. Di mana? Nih, di belikaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas belakang. Tu, baina katifaihi khatamun nubuwati. Di antara dua belikaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketandaan kesudahan, penyudah bagi sekalian para nabi. Wahwa, padahal ia Nabi Muhammad tu khatamun nabiyina, memang dialah penyudah bagi sekalian para nabi. Bila sebut kata khatamun nabiyyin, tak ada lah orang boleh mengaku dia nabi, apatah lagi rasul.
Ada dulu di Malaysia ni orang mengaku rasul. Nah, rasul Melayu dia kata. Nah, saya tak mengaku nabi, dia kata, saya mengaku rasul. Nah, dalam Quran kata wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tu dia kata itu. Nah, tidak adalah Nabi Muhammad tu. Tu. Rasul tidak adalah Nabi Muhammad tu ialah bapa bagi laki-laki di kalangan kamu, tidak. Mana Nabi Muhammad tu bukan manusia biasa. Walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ialah penyudah bagi sekalian para nabi. Dia kata tengok. Al-Quran kata Nabi Muhammad tu penyudah bagi sekalian para nabi, bukan penyudah bagi sekalian rasul. Panda. Nampak macam panda, tapi bodoh pas kata belakang dia. Apa kata bodoh pas kata belakang? Kerana tidak ada rasul yang tidak nabi. Nah, tiap-tiap rasul pasti nabi. Tapi tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Gitulah. Jadi ijaznya Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran, Allah Ta'ala tak kata walakin rasulallahi wa khatamal mursalin, akan tetapi Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah dan penyudah bagi rasul-rasul. Kalau Tuhan kata penyudah bagi rasul-rasul, boleh terima tak ada nabi kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sah. Sebab ada nabi yang bukan rasul. Sah. Tapi Al-Quran tak kata walakin rasulallahi wa khatamal mursalin. Allah Ta'ala kata walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah dan penyudah bagi sekalian para nabi. Maka tidak akan ada orang yang boleh mengaku dia nabi, apatah lagi mengaku dia tu rasul. Kenapa? Karena tiap-tiap rasul pasti nabi. Tu. Namun tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Gitulah. Ada nabi yang bukan rasul. Banyak nabi-nabi yang bukan rasul. Wa in umira bi tablighihi fahuwa rasulun. Jika diberi wahyu dan diperintah untuk menyampai, maka dia rasul. Kalau diberi wahyu tapi tidak diperintah untuk menyampaikan hukum syariat, maka dipanggil nabi saja, tidak rasul. Itu dah. Jadi kalau orang tu mengaku saya rasul tidak nabi, jelaslah fardu ain, tak lepas. Nampak jahil pas kata belakang dia panggil. Tak reti tiap-tiap rasul pasti nabi. Tu. Tapi sejahil tu pun orang ada pengikutnya, jangan bimbang. Likulli kata pepatah Arab. Likulli saqitin saqata illa ma walaha. Tidak adalah bagi tiap-tiap yang gugur tu pasti ada yang menyambut dia. Walau bodoh setahun tu pun ada pengikut. Memang dah. Orang lain ni kan dia beri hak pelik-pelik. Jadi adalah tu pengikut. Nak orang ngaji hak ustaz, ada tauliah hak mengaji sungguh kenal lah latar belakang mengaji madrasah tu, pondok ni, pesantren tu. Tak suka, saya tak berasa hebat. Kena ngaji hak pelik-pelik. Hak gharib-gharib. Hak ni bawa ilmu tinggi. Boleh sungguh. Ada pengikut. Setara tu bodoh pun ada pengikut. Jangan bimbang. Itulah gitu. Habis. Kemudian kita sambung semula pula. Hadis ni panjang tak ada habis. Ajwadun nasi sadran. Ini Sayyidina Ali tidak lagi mensifatkan tentang rupa bentuk, tapi khuluq, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi khalq, rupa bentuk Nabi. Sekarang nak masuk menceritakan tentang akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nasi sadran, yang paling lapang dada daripada manusia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah mecak dalam setiap dugaan yang ditimpakan oleh kaum-kaum musyrikin. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Para hadirin semua, sebelum kita berdoa ni sedikit maklumat ya. Untuk proses pembersihan tanah pondok 2 ekar tu, kita memerlukan 50,000 kos.
dengan kereta excavator ke apa. Tanah pondok tu ya bukit lah atas, ada hutan. Jadi hutan tu kita nak tebah semua. Kemudian bukit tu kita nak ambil tanah hak bukit tu mari tambung hak depan. Jadi kos semua sekali tu 50,000. Kita ada dah 28,000 dah. 28,000 betul. Jadi tinggal laginya ada 22,000 lagi baki. Kita bayar dah kepada kontraktor 20,000. Jadi baki lagi ada 22,000 untuk kita bayar akhir bulan ni. Lepas tu barulah orang panggil insya-Allah kalau ada rezeki kak, dibinalah pondok tu di atas tanah wakaf tersebut tu pada bulan 3 atau bulan 4 ni insya-Allah. Jadi mudah-mudahannya pada hari ini tabung pondok tu jangan letak RM22 lah, letak 22,000 selalu ni. Biar settle selalu ini insya-Allah. Jadi mudah-mudahan berdoa juga biar ada orang panggil rezekinya. Kalau nak siap semua sekali tu sekaligus memang tak mampulah. Kerana kita memerlukan RM9,434,952 Malaysia. Nak cari di mana tapi tak. Kita buat mula-mula dulu rumah guru dengan asrama dulu. Supaya boleh pindah warga pondok ni boleh pindah duduk atas tanah tersebut. Maka mengurangkanlah kos tiap-tiap bulan bayar sewa. Jadi hak tu saja tu memerlu dalam lebih kurang 3 juta jugalah, 3 juta ke 4 juta jugalah. Jadi memohon doa lah hari Jumaat, hari mustajab doa. Doa-doa mudah-mudahannya dipermudahkan dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pembinaan pondok di atas tanah wakaf tu tercapailah cita-cita para pewakaf dulu. Bukan cita-cita hamba, cita-cita para pewakaf lah. Tanah tu 1 juta bukan duit hamba. Duit hamba apa ya yang masuknya nak boleh cukup 1 juta tu. Duit jemaah semua 50 riyal, 100, RM30, RM10, RM1,000, RM2,000, ada macam-macam jenis orang wakaf. Nak boleh kau cukup 1 juta dulu. Jadi doa lagi. Jangan putus asa, mudah-mudahannya tercapailah cita-cita para pewakaf untuk dibinakan pondok di atas tanah wakaf tersebut insya-Allah. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.